akan kadar pengangguran yang 0% tu memang mustahil. Tak mungkin. Okey, mungkin serumah tak bekerja, betul kata Taufik? Mungkin juga kan. So siapa yang siapa yang nak jadi suri rumah? Okey, dalam kelas ni rasanya nak jadi suri rumahnya. Yasmin je lah kot. Kan? Orang rumah. Okey, baik. Kita lihat di sini. Kesan masalah pengangguran. Kalau kita lihat kesan pengangguran iaitu ekonomi negara. Okey, iaitu antara kesannya iaitu pendapatan negara, iaitu income negara sebenar akan kurang daripada pendapatan negara potensi. Baik, kalau bagi mana-mana pelajar yang mungkin tak faham istilah ni, okey, pendapatan negara sebenar ialah income negara kita melalui hasil cukai. Hasil cukai, hasil kutipan-kutipan keuntungan hasil bukan cukai dan sebagainya. Sepatutnya negara, let's say lah, negara sepatutnya dapat 400 bilion. Tetapi apabila berlaku pengangguran, dia akan menjadi kurang kepada mungkin 300 bilion. So 300 bilion tu adalah pendapatan negara sebenar. Sepatutnya potensi dia apa? 400 bilion. Jadi pendapatan negara sebenar ni kurang daripada pendapatan negara potensi. Sepatutnya, potensi itu sepatutnya adalah pada 400 bilion. Tapi oleh kerana berlaku pengangguran, maka hanya dapat 300 bilion. Nampak tak? Itu kesan buruk pengangguran. Iaitu income negara akan berkurang, pendapatan negara akan berkurang. Kemudian sebab apa? Sebab kalau kita lihat hasil kerajaan juga berkurangan. Sebab cukai pendapatan kurang. Cukai pendapatan kurang. Kemudian akan berlaku ketidakcekapan dalam pengeluaran dan pembaziran sumber ekonomi. Ketidakcekapan dalam pengeluaran maksudnya apa? Maksudnya adalah di mana kalau kita lihat pengeluaran akan membazir, akan menggunakan semua buruh ataupun yang sedia ada ni dengan cara yang tidak cekap. Dengan berlakunya pembaziran. Pembaziran sumber ekonomi iaitu apabila ramai yang menganggur. Padahal ramai yang boleh buat kerja tapi menganggur. So membazir. Sia-sia je tenaga dan masa mereka tu. Kan, jadi membazir sumber ekonomi. Kemudian vitamin M tu lebih. Sebenarnya harus diingat kadang-kadang masalah pengangguran ini berlaku apabila terlalu banyak M atas kepala ni. M atas kepala ni. Harus diingat vitamin malas. So jangan elakkan diri anda jadi betul. Masalah utama sebenarnya pengangguran ni sebenarnya apa tahu, iaitu sifat manusia itu sendiri, iaitu malas. Suka berehat, suka bersantai-santai. Suka bersantai-santai, suka berehat. Jadi malas itu akan menjadi satu penyakit. Jadi betul. Tak. Cikgu tak rasa pelajar-pelajar cikgu ni semua malas. Tak ada. Terus terang cikgu cakap, pelajar-pelajar cikgu semua tak ada yang malas. Tak ada. Cuma kadang-kadang bila mereka tak sempat nak buat homework ke apa semua kan, maknanya apa? Mereka terlalu sibuk sehingga terlepas pandang untuk membuat homework. Itu je. Nak kata kamu malas? Tak. Korang semua tak malas. Korang rajin. Tak percaya korang rajin masuk kelas cikgu. Korang rajin bertanya. Maknanya apa? Korang rajin. Korang ada effort, ada usaha untuk memahami. Itu bagus. So tak ada malas. Yang dalam kelas ni tak ada malas. Yang kat luar tu mungkin. Dalam kelas ni tak ada. Dalam kelas ni tak ada. Itu penting. Baik. Kemudian kita lihat, dari sudut ekonomi negara, menghalang pertumbuhan ekonomi akibat daripada pelbagai masalah sosial. Maknanya, pengangguran akan menyebabkan masalah sosial. Iaitu apa? Bila orang yang tak bekerja, tak bekerja tapi perlu makan. Bila tak bekerja tak ada duit. Bila tak ada duit dia nak makan juga. Jadi akan berlaku masalah sosial seperti kes-kes ragut, jenayah dan sebagainya. So ini akan menghalang pertumbuhan ekonomi kalau tempat itu terlalu banyak masalah sosial.
Okay. Dan taraf hidup masyarakat menurun kerana kuasa beli telah menurun. Taraf hidup masyarakat menurun. Sebab dulu kalau kita lihat seperti mana yang kita lihat macam kes COVID pada tahun lepas, di mana ramai yang para pilot, kita lihat pilot juruterbang Air Asia semua telah diberhentikan. Padahal pilot tu gaji dia kadang-kadang ada yang 15,000, ada yang 20,000. Yes, 15,000, 20,000 gaji mereka, tapi diberhentikan. Bila diberhentikan, mereka ada, mereka dah memang berbelanja untuk 15,000, 20,000. So dengan rumah lagi, dengan kereta lagi, hutang-hutang kereta, kemudian hutang itu, hutang ni apa semua kan. Tuk-tuk mereka diberhentikan. Apa yang berlaku? Macam mana nak cover rumah? Macam mana nak cover kereta? Dia ambil balik, nasib lah kalau dia ambil. Nasib lah kalau dia ambil balik. Nampak tak? Jadi di sini bagi cikgu sebenarnya ada dua situasi lah kan. Okay, situasi yang pertama iaitu kita tak dapat menjangka masa depan. So tak siapa pun menjangka COVID-19 ni akan berlaku dan menyebabkan pengangguran. Dan tak ada siapa yang menyangka bahawa jawatan seperti pilot itu yang memang hebat, yang memang stable kan, memang diperlukan, tiba-tiba diberhentikan. Tak pernah terfikir. So itu dahsyatnya pengangguran. Tetapi bagi cikgu lah satulah yang kita betul. Tetapi satu yang kita harus ingatlah kalau boleh kamu, kita katakan sebagai apa tahu, kalau boleh kamu rendahkan kamu punya expenses. Hiduplah seperti orang biasa. Janganlah hidup seperti kayangan. Itu pesan cikgu. Hiduplah seperti marahain. Janganlah hidup seperti kayangan. Jangan. Ya, betul. Sebab bila kamu yalah income tinggi, kamu hidup macam kayangan, tiba-tiba dia drop, okay, so kamu tak biasa untuk drop daripada kayangan turun ke bawah. Jadi itu akan menimbulkan masalah. Sakit, yes. Sakit. So bagi cikgu, lebih baik kamu hidup marhain. Hidup seperti rakyat biasa. Tak perlu hidup macam golongan kayangan ni, tak payah. Okay, belajar macam tu. Okay, baik. So itu dua lah. Okay. So itu kesan pengangguran terhadap ekonomi negara. Kemudian kalau kita lihat apa yang dikatakan sebagai masalah sosial negara. Masalah sosial negara iaitu kadar kemiskinan akan meningkat. Yes. Kemudian masalah kekeluargaan dalam masyarakat. Yes, di mana kalau kamu lihat kadar perceraian pada tahun lepas di mana pada tahun 2020 semasa COVID-19 berlaku kadar perceraian memang meningkat. Okay, akibat kehilangan pekerjaan semua. Bahaya. Yes, kemudian masalah kehilangan kemahiran dan kehilangan keyakinan diri. Betul. Kemudian peningkatan kes jenayah dalam negara. So ini adalah masalah sosial yang dikatakan sebagai dibawa oleh pengangguran. Sebab itu pengangguran ni nampak macam tak benda tapi bahaya. Dia bahaya. Dia boleh menjejaskan. Okay. Baik, so itu kesan masalah pengangguran. Baik, ada berapa jenis pengangguran? Pengangguran sebenarnya ada 3 jenis. Iaitu macam inflasi. Inflasi ada 3 jenis iaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos dan juga inflasi diimport. Tapi kalau pengangguran ada 3. Pengangguran kitaran, kemudian kita akan belajar pengangguran berstruktur, dan satu lagi iaitu pengangguran geseran. Apa perbezaan dia ni? Okey, jom kita lihat pengangguran kitaran dulu. Baik, berlaku apabila keadaan ekonomi lembab. Ekonomi lembab kerana pengurangan dalam permintaan agregat. Okey, pengurangan dalam permintaan agregat mengurangkan pengeluaran dan seterusnya permintaan bagi buruh berkurang. Cerita dalam ayat ni dia memang dia berantai tau. Jadi kadang-kadang pelajar kan kena mengulang baca 2 kali. Apa dia cerita dia sebenarnya ni? Korang faham tak apa punya ayat ni?
Sini yang awal-awal tak faham. Tak. Okey. Okey, baik, sebenarnya begini. Okey. Okey, berlaku apabila ekonomi lembab. Okey, aggregate baru dengar tadi kat sekolah. Okey. Ekonomi lembab maknanya ekonomi tidak aktif sangat. Sebab apa? Pengurangan dalam permintaan agregat. Maknanya okey, permintaan agregat, tahu permintaan agregat? Maknanya permintaan keseluruhan. Permintaan agregat ialah permintaan keseluruhan, dan pengurangan dalam permintaan agregat maknanya pengurangan dalam permintaan keseluruhan. Ini telah mengurangkan pengeluaran, mengurangkan production, dan akibatnya menyebabkan permintaan bagi buruh berkurang. So dia cerita dalam bentuk rantaian tau. Dia bentuk rantaian, sebab itu ramai yang confuse. Sebenarnya cerita dia macam ni, iaitu katakan permintaan, okey, kita perlu tahu permintaan adalah demand kan. Okey, permintaan agregat. Okey, agregat, permintaan agregat ini jatuh. Okey. So kalau kita lihat permintaan agregat ni jatuh. So bila permintaan agregat ini jatuh akan membawa kepada apa? Okey, akan membawa kepada pengurangan dari segi apa? Pengeluaran. Maknanya kita boleh kata kat sini iaitu production. Okey. Maknanya pengeluaran di kilang, okey, akan juga berkurang. So bila production tu di kilang tu berkurang, maka akan mencetuskan apa seterusnya, iaitu akan menyebabkan kepada okey, pengurangan permintaan buruh. Maknanya di sini permintaan terhadap buruh pun okey, buruh akan juga berkurang. So ini merujuk kepada situasi tadi. Ini sebenarnya situasi tadi. Okey, bermula dengan okey, permintaan agregat ini. Kejap kita tengok. Kita tukar color. Okey, so kita lihat di sini. Permintaan agregat menyebabkan pengurangan production dan menyebabkan pengurangan permintaan buruh. Senang cerita macam ni. Okey, siapa yang buat permintaan agregat? Ini yang buat permintaan agregat ialah isi rumah. Betul? Ataupun isi rumah ataupun pembeli. Okey, pembelilah. Kan. So isi rumah sampai satu tahap di mana dia orang kurangkan pembelian. Okey. Jadi bila kurangkan pembelian, maka yang buat production siapa? Kilang kan. So maknanya pengeluar ataupun firma. So firma di sini iaitu pengeluar. Okey. Pengeluar dia tengok, okey. Okey, permintaan berkurang. Okey, permintaan isi rumah berkurang, maka firma pula kata apa? Kita pun kena kurangkan production. Bila kita kena kurangkan production, so apa kan jadi kepada buruh? Jadi buruh siapa? Buruh adalah isi rumah balik. Maknanya isi rumah isi rumah sebagai sebagai pembekal pembekal buruh. Pembekal buruh akan juga mengalami pengurangan permintaan. Nampak tak? Dia punya flow dia. Okey, itu sebenarnya. Okey. So, screenshot lu. Okey, screenshot lu. Okey, boleh screenshot. So, permintaan agregat yang dibuat isi rumah. Contoh kalau kita nak buat cerita kaitan dia. Contohnya apabila kita beramai-ramai lah. Katakan dulu, kita suka beli, let's say kita suka beli, pada satu masa dulu kita suka beli tea life. Tea life yang bubble tea kan. Kita ni, katakanlah kita ni 4 orang, 5 orang ni suka beli. Kita beli jadi, lepas tu ramai orang beli. Kemudian sampai satu tahap, sekarang ni kita dah malas nak beli. So bila kita malas nak beli, kita rasa macam dah muak malas nak beli kan. Jadi permintaan agregat akan menurun. Maknanya permintaan untuk membeli tea life itu telah berkurang. Maka syarikat tea life itu terpaksa mengurangkan production dia.
mengurangkan productionnya dengan mengurangkan outlet untuk T-Life itu. So dengan cara itu maka permintaan untuk buruh syarikat yang T-Life tu ada minta lagi buruh? Tak ada. Dia kata aku dah tak nak minta buruh dah, aku kena kurangkan buruh. Jadi permintaan buruh akan berkurangan. Jadi itulah dia punya relation dia. Itu ambil contoh sebagai yang T-Life tadi. Boleh faham? Boleh faham ya? Okay, yes. Itu cara dia. Begitu. Yes. Jadi yang cuma kadang-kadang dalam ayat ekonomi, tak kira lah buku teks ke, ataupun di peringkat universiti ke, ataupun di peringkat sekolah menengah ke, kalau kamu tengok, yang buatkan tak faham tu sebab dia punya cerita dalam satu ayat. Dia punya cerita tu dalam satu ayat. Kamu tengok dalam satu ayat. Berlaku apabila keadaan ekonomi lembab kerana pengurangan dalam permintaan agregat, mengurangkan pengeluaran dan seterusnya permintaan bagi buruh berkurang. Ada 3 situasi dicerita dalam satu ayat. Itu yang jadi macam, apa dia cerita ni? Kan? Dia jadi, ya. Yes, betul. Betul Shimmer. Betul lah tu. Betul lah tu. And then berlaku kerugian. Yes, betul. Okay. Dan ini adalah berlaku dalam bentuk pengangguran kitaran dan ramai tenaga buruh kalau kita lihat di sini ramai tenaga buruh kehilangan pekerjaan. Okay. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat banyak firma terpaksa mengurangkan pengeluaran atau memberhentikan operasi. Ialah terpaksa berhentikan operasi kerana apa? Kerana kurangnya permintaan. Bila kurangnya permintaan, maka firma terpaksa buang pekerja, kurangkan pengeluaran dan berhentikan operasi. So ramailah yang menganggur. Dan kitaran ini adalah berlaku. Kenapa dipanggil kitaran? Okay. Obviously, kenapa dipanggil kitaran ataupun dipanggil circle? Kerana dia berlaku dalam tempoh 10 tahun. Dia circle dalam tempoh 10 tahun. Yes, betul. Okay. For example, okay, kalau kamu masih ingat, mungkin kamu tak ingat kot, dah sebab kamu tak alert benda ni kan. Okay. Okay, so kalau kita lihat timeline dia, okay, kalau kita lihat timeline okay, so kita mulakan pada tahun, yang cikgu ingat pada tahun 1978. Okay, yes, 1978. Okay, dia berlakulah kemelesetan ekonomi. Pada waktu ini, pada tahun 1970s, kemelesetan ekonomi. Okay, jadi ramailah yang menganggur pada waktu ini kemudian, okay, the next year iaitu pada tahun lebih kurang pada tahun the next 10 years pula is about 1988. So berlaku juga kemelesetan dunia. Okay, seluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi. 1988. Okay. And then the next year, betul. Kemudian pada tahun seterusnya, dan ini yang paling hebat, iaitu pada 1998, iaitu berlakulah kita kata sebagai kemelesetan ekonomi dunia. Yang ini memang seluruh dunia habis. Okay. Yes. Okay. Kemudian pada tahun seterusnya, pada tahun 2008, 2008 okay, juga berlaku. Okay, 2008 juga berlaku kemelesetan. Okay. Cuma ianya tidak begitu obvious lagi. Dan sebenarnya 2018, seperti mana yang kita lihat 2018, okay, juga berlaku kemelesetan. Okay, cuma okay, dia berlarutan sampai tahun 2021. Yang ini paling teruk lah. So ada dua situasi. Sebenarnya ramai yang kata, okay, yang ini kita kata mild. Yang ini, okay, yang 1978 dia mild, dia tak terasa oleh semua negara. Certain country, especially di kawasan barat yang mengalami kemelesetan ekonomi dunia pada 1978. 1988,
terasa sampai ke negara kita. Dia dah mula terasa sampai ke negara kita, kebersihan ekonomi. Namun negara kita boom balik, but yang paling teruk adalah pada 1998 ni. Ini the worst. Okay. Okay, most of kemelesetan ini berlaku kerana apa? Kerana pengurangan permintaan. Pengurangan permintaan seluruh dunia menyebabkan ada yang kilang-kilang terpaksa tutup. Kamu tahu tak, 1978 kalau kamu perasan, negara kita masa ni masih kita baru nak berubah daripada pertanian kepada perindustrian, 1978. So ada berlaku clash kat situ di mana berlaku kemelesetan. 1988 itu berlaku ketika pada waktu itu perindustrian dah boom, tapi berlaku pula perubahan daripada sektor perkilangan pergi kepada sektor perkhidmatan, iaitu daripada kilang-kilang dia dah mula berganjak pergi ke sektor keuangan, kemudian sektor insurans dan sebagainya. Itu 1988. 1998 sebenarnya betul-betul dunia ni dah ekonomi tengah boom tau. Suddenly ianya burst, saham semua jatuh, drop. Saham dunia semua drop 1998. Dan hutang negara meningkat, boom. Hutang negara, hutang company, banyak company yang tutup. Yes, banyak. Memang banyak berlaku. 1998 boom dan ramai yang, kalau di barat ramai, di Jepun, di China, di barat ramai yang bunuh diri 1998. Yes. Sebab dia merebak satu dunia sampai ke Hong Kong, sampai ke China, semua berlaku. That is 1998 punya boom. 2008 dia mild balik. 2008 dia mild, kita kata dia mild, dia tak begitu strong seperti sebelum inilah. Dia tak begitu strong. Tapi 2008 ini sebenarnya dia lagi teruk. Sebab apa? Sebab dia berpanjangan, bermula dengan sikit-sikit dan dia berpanjangan sehingga membawa ke COVID-19. Tapi kan kenapa setiap 10 tahun? Yes. Dalam ekonomi mungkin ramai yang menyangka, kenapa macam tu cikgu? Well, tak tahu. Tapi sebenarnya itulah yang berlaku. Dia memang satu circle yang berlaku pada 10 tahun. Sebenarnya, kalau katakan kebetulan, yes kebetulan. Let's say dia macam ni tau. 1978, kalau ikut graf, dia turun. Kemudian dia naik macam ni. Mungkin 1985 dia naik. Kemudian dia turun balik. 1988 macam tu. Okay, kemelesetan. Dia naik balik. Kemudian dia turun balik masa 1998. Kemudian dia naik balik. Kemudian dia turun balik. Kemudian dia naik balik dan dia turun balik. So, sebenarnya kalau kamu perhatikan, kawasan-kawasan yang tinggi ni, seperti kawasan-kawasan ini, yang ini kan, yang ini adalah kita katakan sebagai the peak of economy. Maknanya ekonomi telah mencapai inflasi. Biasanya kat situ, ekonomi mencapai inflasi. Yang dekat atas tu adalah inflasi. Dia ada trend dia. Dia ada trend inflasi. Yes, bila boom, berlaku inflasi. Kemudian drop, kemelesetan. Naik balik, inflasi. So, government tugas dia kan sentiasa kena kawal supaya jangan terlalu inflasi. Kemudian bila turun, jangan terlalu turun, naik balik. So nak bagi kestabilan. Itu dipanggil kestabilan ekonomi. Yes, betul, Shimir. This is what we learn from economy. Maknanya apa? Ekonomi cycle. Ini kitaran ekonomi. Sama macam kita punya life. Sometimes ada naik, turun, naik, turun. Yes. Kan. So, untuk pelajar-pelajar macam Shimir, macam Yasmin, move on. Move on. Tiba di situ Okay. Baik. So inilah dia. Dikatakan dia kitaran. Okay. Move on je. Terbaik. Okay, terbaik. So, inilah dia dikatakan sebagai kitaran. So setiap kali berlaku kemelesetan, kalau kemelesetan ekonomi ni, maka dia akan berlaku pengangguran. So setiap 10 tahun akan ada berlaku pengangguran lah.
akan berlaku pengangguran. So sebab itu dipanggil pengangguran kitaran. For example, pada tahun 1940-an kita lihat guna tenaga banyak terlibat dalam sektor pekerjaan utama. Pekerjaan sektor utama tahun 1970-an kebanyakannya guna tenaga telah beralih, ataupun kebanyakan pekerja-pekerja telah beralih ke pekerjaan sektor kedua melalui penggunaan automasi dan jentera. Tahun 2000 sektor ketiga menawarkan paling banyak peluang pekerjaan. So kalau kamu perhatikan di sini, ini adalah perubahan daripada struktur ekonomi. Dan ini berkaitan dengan mana ni? Ini adalah berkaitan dengan pengangguran berstruktur. Yang bawah tu sebenarnya untuk pengangguran berstruktur. So, bagaimana pengangguran berstruktur? Kita lihat di sini ya. Pengangguran berstruktur apabila struktur ekonomi sesebuah negara berubah dan menyebabkan permintaan bagi buruh dalam sesetengah sektor ekonomi berkurang. Okey, kita fahami ayat ya. Okey, struktur ekonomi sebuah negara berubah dan menyebabkan permintaan bagi buruh dalam sesetengah sektor ekonomi berkurang. Faham ke tak faham? Nak tanya dulu. Faham ke tak faham? Afiq kata tak faham. Okey. Baik. Okey. So, kalau kita lihat di sini ya, typo. Sesetengah sektor ekonomi berkurang. Dia sebenarnya begini. Kamu lihat di sini ya, kita ambil example daripada contoh daripada bawah ni. Okey. Tahun 1940-an, okey, 1970-an dan tahun 2000. Okey. So cikgu sharekan ya. Right. Baik. Tahun 1940-an. Okey, 1940-an. Okey, apa yang berlaku adalah kebanyakan negara kita mengutamakan kepada apa? Okey, negara tumpu kepada apa? Sektor pertanian. Betul? Betul tak? Sektor pertanian kan? Tahun 1940-an sektor pertanian. Kemudian apabila bergerak pada tahun 1970-an. Negara kita telah menumpu kepada apa? Negara tumpu kepada sektor apa? Sektor perkilangan. Sektor perkilangan. Dah mula banyak tumpu pada kilang. Kemudian pada tahun 2000. Tahun 2000. Kalau kita lihat tahun 2000, negara tumpu kepada sektor apa? Negara tumpu kepada sektor perkhidmatan. Perkhidmatan. Alright. So, kenapa macam tu cikgu? Baik. Kalau kita lihat di sini ya. Perkhidmatan. Baik. Kalau kita lihat di sini, dia main 30 tahun pula. Tak. Yang ini contoh je. Ini contoh je. Baik, tahun 1940-an, pekerja-pekerja banyak jadi apa? Jadi petani. Betul? Kemudian jadi nelayan. Kemudian jadi pekebun. Ataupun jadi peladang. Peladang. Kemudian juga boleh jadi apa? Boleh jadi pelombong biji timah. Yang ini banyak. So, katakanlah industri ni berterusan. Tahun 1970-an, banyak jawatan-jawatan pada waktu ini diwujudkan. Jawatan apa? Jawatan seperti operator, operator perkilangan, operator kan. Kemudian juga kontraktor. Kemudian juga banyak supervisor. Kemudian juga manager kilang. Kan? Jadi di sini cikgu nak tanya kamu kalau orang tu ada skill petani, nelayan, pekebun, peladang, pelombong ni, boleh tak dia nak berubah kerja daripada sini pergi ke sini? Nak tanya korang. Boleh tak agaknya? Memang taklah. Memang sebenarnya tidak. Kalau kita buat macam ni kan. Ya, sebab apa? Sebab
Satu, tak ada education. Kedua, tak ada skill. So kalau nak pergi ke jadi apa operator semua, orang yang petani nelayan nak jadi operator semua, memang tak boleh lah. Memang tak dapat. So dia tak akan dapat. Jadi sebab itu dia akan kecewa sebab apa? Dia tak dapat beralih ke struktur ekonomi yang lain. Manakala kalau kita lihat pula dari satu sudut iaitu berkaitan katakanlah kalau kita ambil tahun 2000 pula. Sekarang ni negara tumpu kepada sektor perkhidmatan. Okay, so let's say lah kalau katakan perkhidmatan itu, kalau kita lihat apakah jawatan-jawatan yang diwujudkan pada waktu ini. Jawatan yang diwujudkan pada waktu ini iaitu seperti apa? Seperti kita kata pegawai, okay, pegawai eksekutif, okay, kemudian juga pegawai perhubungan, okay, perhubungan, kemudian juga berkaitan dengan komputer kan, iaitu kita kata kerani, kerani data lah, kerani data, kemudian technician, technician, kemudian juga kita kata sebagai pengurus kawasan, kawasan dan sebagainya lah. Okay, baik. Ini pun jadi satu masalah. Apabila kalau kita lihat, let's say kalau katakan orang yang daripada tahun 1970-an ini yang ada skill operator, kilang apa semua, mampu tak untuk diorang berubah pergi daripada kontraktor ini pergi ke bahagian yang ini? Boleh tak? Boleh kalau diorang willing to belajar. Kalau diorang tak willing, contohnya operator nak jadi technician ataupun nak jadi pengurus kawasan, agak-agaknya boleh tak agaknya? Kan. It's not about cert tau, tapi it's about skill. Sebab diorang tak boleh juga. Sebab apa tahu? Sebab diorang tak ada skill. Boleh tapi kena belajar lagi. Nampak tak? Jadi, perubahan-perubahan ini apa yang jadi pada orang-orang yang dekat sini? Contohnya, apa yang jadi pada orang-orang yang masih ada skill dekat sini? Apa yang jadi pada dia? Dia akan menjadi penganggur. Kan. So kalau orang tu berada di zaman ini, orang itu, kalau kita lihat sekejap, orang yang sama ni, kalau kita lihat, dia akan jadi penganggur pada zaman ini. Dia jadi penganggur pada zaman ini. Begitu juga kalau orang-orang tahun 1970-an ini, dia nak duduk di tahun 2000, dia nak dapatkan skill kerja di tahun 2000, memang dia tak dapat. So dia jadi apa? Dia akan jadi penganggur. Sebab apa? Dia tak ada skill. Dia tak ada skill. Ya, betul. Betul. Tapi sebab dia tak ada skill. Skill dia pada kilang. Tapi bila nak bertukar kepada sektor perkhidmatan, dia tak ada skill. Maka kalau katakan negara kita, kerajaan kita bertukar daripada sektor perkilangan pergi perkhidmatan, okey, lebih banyak perkhidmatan, so banyak akan tutup kilang. So kita akan buat perkhidmatan. Apa yang berlaku pada pekerja-pekerja kilang? Mereka akan jadi penganggur. Dan ini dipanggil pengangguran apa? Ini dipanggil pengangguran berstruktur. Ini dipanggil pengangguran berstruktur. Kenapa berstruktur? Kerana apa? Kerana struktur ekonomi negara berubah. Sebab struktur ekonomi negara kita berubah. Daripada yang mana strukturnya cikgu? Yang itulah. Iaitu yang mana? Yang ini. Sektor pertanian bertukar kepada sektor perkilangan dan bertukar kepada sektor perkhidmatan. Itulah dia struktur ekonomi yang berubah. Boleh faham? Okey, bagus. Boleh faham Cun. Alhamdulillah Alhamdulillah dalam kelas kita ni banyak benda yang korang tak clear jadi clear sekarang Alhamdulillah. Okey. Pengangguran berstruktur, struktur ekonomi negara berubah. Itulah dia. Okey. Macam ni baru nampak. Terbaik Afiq. Okay, terbaik.
Okay. Sebab itu macam kamu sekarang kan. Kamu sekarang ni jangan suka-suka sangat, happy-happy sangat. Sebab nanti mungkin, kemungkinan besar 10 tahun akan datang, kan, skill yang kamu ada sekarang ini dah tak boleh pakai. Dah tak boleh pakai. So kamu kena sentiasa up to date kamu punya ilmu. Kamu kena sentiasa memperbaharui ilmu kamu supaya kamu tak outdated. Ini maknanya apa? Okay. Cuba bayangkan kalau zaman dulu tahun 1940-an tu, yang petani nelayan tu nak hidup tahun 2000. Memang dah outdated lah. Kan? Yes, betul. Okay, betul. Jadi inilah dia. Okay, pengangguran berstruktur ya. Jadi inilah dia pengangguran berstruktur. Alhamdulillah, so ramai yang dah faham. Itu pengangguran merujuk pada pengangguran yang kedua, pengangguran berstruktur. Okay, itu maksudnya. Okay, struktur ekonomi sebuah negara berubah. Okay, struktur ekonomi menyebabkan permintaan bagi buruh dalam setengah sektor ekonomi berkurang. Walaupun sektor ekonomi lain sedang berkembang. Okay, nampak walaupun dimension sektor ekonomi lain berkembang. Okay, dan memerlukan tenaga buruh yang banyak, tapi penganggur sukar mendapat pekerjaan akibat kekurangan mobiliti dari segi kelayakan dan kemahiran. Kekurangan mobiliti ni maksudnya merujuk apa tahu, iaitu mereka tidak boleh pindahkan skill mereka. Kalau skill mereka bercucuk tanam, mereka tak boleh ubah, mereka tak boleh mobilekan skill mereka kepada apa? Kepada perkilangan. Nampak tak? Kalau orang yang bekerja di kilang ni, mereka susah nak ubah, nak mobilekan skill mereka kepada perkhidmatan, kepada insurans, kepada menjadi manager. Mereka susah nak ubah. Jadi itulah menyebabkan mereka masih menganggur. Nampak tak? Jadi itu yang dikatakan sebagai kekurangan mobility ataupun kekurangan pergerakan, kekurangan perubahan. Yalah, kalau yang bekerja kat situ umur dah 40 tahun, 50 tahun. Okay, tiba-tiba nak suruh kerja lain. Dia dah ada skill lama. Okay, tiba-tiba suruh kerja lain. Memang tak boleh lah. Unless kalau kamu willing to. Yes, betul. Kalau kamu willing to untuk berubah. Willing to untuk berubah. Jadi itu terpulang pada kamu lah, kan? Okay. Baik. Kemudian pengangguran geseran. Yang terakhir, okay, pengangguran geseran. Iaitu pengangguran geseran ini ialah di mana kalau kita lihat keadaan tenaga buruh tidak bekerja dalam sesuatu jangka masa apabila berlaku perpindahan pekerjaan. Itu geseran. Itu geseran. Maknanya berlaku perpindahan pekerjaan. Maknanya dia pindah kerja. Tukar kerja, yes. Pekerja kurang mobiliti atau kurang mendapat maklumat tentang peluang-peluang pekerjaan di pasaran. Biasanya berlaku dalam kalangan lepasan universiti yang sedang menunggu pekerjaan yang diingini dan lazimnya berada pada kadar 2% hingga 4%. Maknanya pengangguran geseran, dia geseran ni. Geseran ni maknanya berlaku sekejap je. Okey, dia geser sekejap. Kemudian dia akan dapat pekerjaan terlepas. So bergeser. Okay. So bermakna dia adalah kerana apa? Kerana waktu di antara dia grad, selepas dia grad, contohnya dia graduation katakan bulan 2. Kemudian dia nak kerja, dia tunggu pekerjaan. Dia cari. Okay, bulan 5 baru dapat pekerjaan. Bulan 5 maknanya bulan 3, 4, 5 dia tak bekerja. Okay, 3, 4 tu dia tak bekerja, maknanya dia menganggur. So itu dipanggil apa? Pengangguran juga, tapi pengangguran geseran. Iaitu pengangguran yang bersifat sementara. Okay, dalam jangka masa yang pendek. Okay. Jadi kesimpulannya ada 3 pengangguran. Pengangguran kitaran, pengangguran berstruktur dan juga pengangguran geseran. Okay. So boleh faham tak tentang pengangguran? Boleh faham sekarang ni? Setakat ni boleh faham tak pengangguran? Pengangguran geseran je lah yang positif sebab dia
dia sementara menantikan pekerjaan. Contohnya macam kamu kalau katakan kamu lepas SPM nanti. Okey, katakan kamu nak bekerja sementara menunggu result. Jadi kamu akan bekerja. Jadi tempoh waktu untuk kamu bekerja itu, untuk kamu menunggu mendapatkan pekerjaan, itu dipanggil pengangguran geseran. Pengangguran geseran. So, kesimpulannya ada 3 jenis pengangguran: kitaran, struktur dan juga geseran. Geseran. Jadi itulah seperti mana yang kita telah bincangkan. Okey, ada soalan? Ada apa-apa soalan nak tanya?